أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ملء ما علم وعدد ما علم وزنة ما علم صلاة عظيمة القدر والمقدار. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita peluang dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam ini di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat sana, insya-Allah. Seluruhnya terima kasih juga yang tidak terhingga kepada Yang Tuan Imam, Pegawai Masjid, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita akan sambung lagi menggunakan kitab kita, iaitu Ringkasan Sifat 20. Ringkasan Sifat 20. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita telah berkongsi sedikit mengenai muka surat 10, iaitu siapakah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah suatu nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kesempurnaan dan juga mustahil bersifat dengan sifat kekurangan dan sebagainya. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah adalah suatu nama. Hari ini kalau kita katakan kita bagi orang yang menghafal nama-nama Allah, iaitu Asmaul Husna, 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah taala itu nama-nama yang indah, maka hendaklah kamu berdoa dengan menggunakan nama-nama yang indah tersebut. Ada di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada yang mempunyai dua perkataan, Ad-Dar wan Nafi', Al-Jalal wal Ikram dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut yang dikatakan 99 tersebut, ada 3 hadis yang diriwayatkan yang semuanya diceritakan oleh Imam Tirmizi dalam riwayatnya mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, nama Allah dan juga sifat bagi Allah Ta'ala mempunyai 150 nama ya Allah yang para alim ulama kira. Dalam Quran Allah sebut nama dengan juga sifatnya itu mempunyai 150 nama. Dan dalam hadis para alim ulama membuat kajian mempunyai 160 nama.
mempunyai 160 nama. Jadi dalam Quran 150, di dalam hadis ada 160. Jadi jumlah keseluruhan ialah 310. Jadi yang mai kok mana yang hanya ada 99? Ya Allah rakamkan dalam Quran walillahil asmaul husna. Jadi nak hafal hak mana satu? Sebab dalam Quran apabila ulama buat kajian mengatakan ada 150 nama. Dalam hadis para alim ulama buat kajian ada 160 nama. Tetapi hadis yang kita hafal hari ini mengenai nama-nama Allah 99 tersebut, sama ada hak 150 yang Allah rakamkan dalam Quran, 160 yang diceritakan oleh baginda Rasulullah, semua itu adalah sifat bagi Allah Ta'ala, bukan nama yang sebenar, iaitu sifat bagi Allah Ta'ala. Nama yang sebenar bagi Allah Ta'ala ialah Allah. Allah itulah zat yang sendirinya yang kita nak kaji hari ini. Nah, yang kita nak bincang pada hari ini ialah Allah Ta'ala itu sendiri, zat dia itu. Yang lain semua nama-nama itu ialah hanya pada sifatnya saja. Sifat Allah tu Ar-Rahman, penyayang, Ar-Rahim, pemurah, pengasih. Nah, lagi As-Sabur, yang penyabar, As-Syakur, yang sentiasa memberikan nikmat, dan segala-galanya lagi semua nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam Quran ataupun dalam hadis, ialah sifat, menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah sifat, bukan nama yang sebenar. Nama yang sebenar itulah ialah Allah. Maka bergetarlah jiwa manusia ini apabila dinamakan, disebutkan Allah. Sebab itulah dimulakan azan dengan menggunakan nama Allah Ta'ala dan diakhiri azan dengan nama Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mula dengan Allah, ditutupi di Quran, iaitu azan dan juga iqamah. La ilaha illallah. Saya nak bagi tahu kepada kita, kehidupan kita ini sama ada daripada permulaannya sehingga akhirnya, segala-galanya adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu ingat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa di dalam kehidupan kita. Azan dengan iqamah hanya nama Allah Taala. Mula dengan Allah, berakhir dengan Allah Taala. Kalau Allah nak hantar nama lain boleh, tapi pasal apa Allah tak disebutkan dengan sifat-sifat yang lain? Pasal apa dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebagai contoh kita katakan. Pasal apa dalam azan Allah tutup la ilaha illallah? Nak mengingatkan kepada kita, menerangkan kepada kita, Allah sentiasa, Allah itu kekal selama-lamanya, dari segi awalnya sehingga ke akhirnya. Tak ada siapa yang mampu menafikannya sama sekali. Kehidupan kita pun begitu juga. Dilahirkan kita ini diperintahkan, disunatkan kepada ibu ataupun ayah untuk apa? Azan bagi anak lelaki dan iqamah bagi anak perempuan. Dengar kataan Allah, Allah, mulanya Allah, berakhirnya Allah. Begitulah hakikatnya kehidupan kita di atas muka bumi ini. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apabila ulama membuat kajian berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, di antara 310 nama tersebut, 150 yang terdapat dalam Al-Quran, 160 yang dirakamkan dalam hadis, ulama mencantumkan kesemuanya sekali sifat Allah Subhanahu Wa Taala ada 220. Karena ada yang bertindih. Di antara 150 dengan 160 itu bertindih, maka hanya yang sempurna iaitu sifat bagi Allah Ta'ala 220. Itu segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Contoh kita katakan pada hari ini,
Yang kata zat tu apa dia? Nama manusia. Contoh ada nama apa? Ahmad Kamal. Kita sebut nama Ahmad Kamal, sifat dia macam mana? Kita habaklah rambut dia hitam, mata dia bulat, kening dia melengkoi, hidung dia mancung, pipinya gebu. Tu semua sifat lah. Semua sifat. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala 99 tersebut, nama bagi zat Allah taala ialah Allah itu sendiri. Nama itu Allah itu sendiri, zat pada Allah taala. Lain daripada itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tu nak bagi faham bahawa kehidupan kita semua ini adalah melihat kepada kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nak kaji tentang zat, nescaya kita takkan mampu. Zat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut ada yang digunakan pakai oleh manusia, ada yang khusus hanya pada Allah taala. Contoh dia apa? Al-Muhyi Al-Mumit, menghidupkan dan mematikan. Bolehkah manusia menghidupkan? Tak boleh. Boleh bagi hidup? Tak boleh. Bagi mati? Mungkin boleh. Bagi mati? Mungkin boleh. Kisah bagaimana yang Allah rakamkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apabila berjumpa dengan pemimpin kata, aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Aku boleh bagi hidup, aku boleh bagi mati. Jadi dia ambil 2 orang, kemudian seorang yang dia bunuh, seorang lagi bagi hidup. Boleh hidup tu? Tak. Ni ambil yang mati bagi hidup baru betul. Sama juga dengan siapa dia? Iaitu dengan Qarun, dengan Firaun. Allahu Akbar. Ni aku boleh ambil, ni aku bagi dia tinggal, seorang hidup, seorang mati. Kalau macam tu aku pun boleh. Ceritalah ni hang bagi hadah mati, tu hang bunuh tu bagi hidup. Tu baru betul. Jadi ada sifat di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada yang boleh dikongsi oleh manusia, ada yang khusus hanya pada Allah taala. Ni yang saya nak cerita, kita nak bincang mengenai Allah itu ialah nama bagi zat Allah taala itu sendiri. Nak cerita dia tak boleh nak cerita, tak tahu macam mana, sebab Allah sendiri tak bagi tahu kepada kita zat dia macam mana. Kalau bagi tahu pun manusia tak boleh terima, tak boleh nak terima. Sebab apa? Akal manusia tak akan sampai ke tahap tersebut. Allahu Akbar. Jadi yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan tidak bersifat dengan sifat kekurangan, dan juga 20 sifat yang mustahil. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sesungguhnya apabila kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan seorang bayi yang dilahirkan dimulakan dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama Allah. Dan kita pun sama juga. Hari ini kalau kita tengok nak mati, bila nak mati pun kita suruh dia buat apa? Suruh dia sebut La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Begitulah mula kita dengar yang pertama kalimah Allahu Akbar, ditutupi dengan di akhir kehidupan manusia ialah la ilaha illallah. Ni hari ini alhamdulillah dalam masyarakat kita alhamdulillah mengamalkan perkara-perkara tersebut. Tapi di setengah tempat, bagai contoh keadaan yang tertentu, ada orang yang melahirkan anak tidak sah taraf. Adakah jenazah atau qamat? Tak. Sebab apa? Dia takut nak pergi bersalin di hospital atau klinik, bersalin di rumah atau mana-mana tempat. Allahu Akbar. Cuba bayangkan, yang kata manusia ini telah jatuh kepada
sifatnya lebih teruk daripada binatang. Lebih teruk daripada binatang. Sudah dah melahirkan dan membiarkan ataupun meninggalkan begitu saja. Binatang kalau lahir pun dia tak tinggal, dia sayang anak dia. Kalau mati pun tak apalah. Kalau mati pun dia ada sekali. Yang ni dah hidup boleh pergi tinggal. Allah, bungkus-bungkus boleh pergi lempak tak lain. Boleh gantung pula di pagar. Ini anak saya, tolonglah jaga. Saya tak mampu nak jaga. Allahu Akbar. Sebagai contoh kita katakan. Jadi Allah itu maha berkuasa lagi maha mengetahui. Apapun kita mohon agar diberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Allah tersebut ialah suatu zat yang istimewa, yang mana manusia ini tidak mampu akal fikiran untuk memikirkan tentang Allah Ta'ala. Kita hanya mampu melihat kepada sifat-sifatnya sahaja. Hari ini kita boleh nampak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Adapun pada zatnya mustahil sama sekali. Sebab itulah di antara kenikmatan yang akan Allah kurniakan kepada orang yang beriman ialah Allah menunjukkan zatnya yang sebenar di dalam syurga nanti. Itulah kenikmatan yang paling agung. Sebab apa? Sebab kita mengaji teringin nak tengok Allah ni macam mana. Lama ni duk fikir mengaji ni hanya sifat-sifat aja. Ni macam ni, macam ni, macam ni je. Bentuk pun tak tahu. Bentuk telah lagi lah, apa pun kita tak tahu. Zat Allah Ta'ala tu macam mana? Yang duk tahu sifat Allah Maha Penyayang. Allahu Akbar. Allah Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui segala-galanya, bermula daripada dia menciptakan sesuatu sampailah berlakunya kiamat nanti, sampailah segala-galanya nanti, semua di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Tapi hari ini ada satu golongan yang mengatakan Allah Ta'ala itu tidak mengetahui dengan sifat yang sempurna. Tidak mengetahui, Allah tidak mengetahui segala-galanya sesuatu sampailah berlakunya kiamat. Sebab Allah Ta'ala boleh berubah keadaannya, iaitu ilmunya tersebut. Hari ini ada orang nakwa kata Allah Ta'ala ni, apa dia? Allah Ta'ala ni tak tahu. Kalau dia tahu dia tak buat macam ni. Kalau dia tahu dia tak buat macam ni, dia ubah suai pula. Allahu Akbar. Hari ini ada yang orang yang berfikiran macam tu. Yang tak percaya bahawa dia rasa menggunakan akal fikirannya tersebut, dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini boleh berubah pemikirannya tersebut dan juga segala perbuatannya mengikut kehendak yang dia mau. Allah dah mengetahui segala-galanya lengkap. Sebagai contoh, ada orang yang mengatakan bahawa awaklah ya Allah bagi kat aku ni tak apa cerdik anak-anak. Dapat anak-anak pun sakit jiwa lagi ada. Contohlah kan. Aku tak tahu nak habaq, tak tahu nak ajak, tak tahu nak kata apa dah dengan dia. Seolah-olah mempertikaikan. Adakah nak menunjukkan bahawa Allah itu bodoh sebab menciptakan dan juga memberikan kepada manusia itu perkara tersebut? Dah Allah dah tahu semua dah. Memang Allah takdirkan yang sedemikian rupa untuk menguji manusia. Allahu Akbar. Untuk uji manusia, siapakah yang mampu beriman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ada macam-macam lah cerita bab akan fikiran manusia, cerita bab pangan anak-anak, cerita bab duit ringgit tak pernah cukup, cerita bab sakit. Ambil lepas satu sakit mai. Ish-lawat lah yang sampai tera-tera ni. Lepas satu sakit mai hak lain pula, dah lega hak ni mai hak lain pula. Oh penat macam ni, duit tak pernah nak cukup. Contoh. Ada orang yang macam tu, yang dia fikir bahawa seolah-olah Allah itu menghina dia, seolah-olah Allah Ta'ala itu tak sayang kepada dia, seolah-olah Allah Ta'ala itu benci dia, macam-macam lagi pada fikiran manusia.
Semua itu bukanlah nak menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itu bodoh. Sebaliknya adalah sebagian ujian kepada manusia, siapakah yang betul-betul beriman dengan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik, kita tengok muka surat sebelah. Imam As-Sanusi menyebutkan di Lamatan Al-Ummul Barahin, wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu, wa kadha yajibu alaihi an ya'rifa misla dhalik fi haqqi ar-rusuli alaihimus salatu wassalam, iaitu dan wajib ke atas setiap mukallaf, iaitu yang mempunyai akal fikiran yang waras, secara syarak untuk mengetahui apa yang wajib pada hak Allah, pada hak Tuhan kita Azza wa Jalla, apa yang mustahil atasnya dan apa yang harus baginya, dan begitu juga wajib ke atasnya mukallaf untuk mengetahui seperti itu juga, iaitu apa yang wajib mustahil yang harus pada hak para Rasul alaihimus salatu wassalam. Imam Sanusi dia katakan kitab Ummul Barahin, ibu segala penyaksian, pembuktian. Ni cerita bab ilmu tauhid. Jadi bagi seorang yang mukallaf, yang ada fikiran yang waras, maka hendaklah dia menuntut ilmu agar dia mengetahui apa dia? Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, sifat yang mustahil, maknanya mustahil bagi Allah Ta'ala itu ada, dan juga sifatnya harus. Sama juga termasuklah kepada para Rasul alaihimus salatu wassalam. Para Rasul pun kena tahu perkara-perkara yang wajib, sifat-sifat yang wajib pada para Rasul, dan mustahil sama sekali ada perkara tersebut atau sifat-sifat tersebut ada pada para Rasul, dan juga yang harus kepada para Rasul. Jadi kita akan mula tengok dari segi semua ini. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik, kita tengok muka surat 12, iaitu Allah Ta'ala yang pertama sifat wajib bagi Allah 20 sifat, mustahil bagi Allah Ta'ala atas bagi Allah Ta'ala itu juga mustahil ada 20 sifat, dan harus adalah satu, jumlah semuanya 41. Dan yang kedua sifat yang wajib bagi para Rasul 4, dan mustahil juga kepada para Rasul 4, dan yang harus bagi mereka juga ada satu, semuanya 9. 41 dicampurkan dengan 9 maka dinamakan sifat aqaidul iman. 50 sifat aqaidul iman, iaitu akidah-akidah keimanan. Akidah-akidah keimanan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Allah kurniakan kepada kita dengan sifat-sifat kesempurnaan tersebut, dapatlah kita mengetahui dengan lebih jelas mengenai hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berusaha untuk menafikan sama sekali segala sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, termasuklah yang mustahil bagi para Rasul. Allahu Akbar. Para Rasul, kalau kita bincangkan dengan mengenai para Rasul, alhamdulillah Allah wajibkan yang kita tahu hanya sekadar 25 sahaja. 25 sahaja para Rasul yang wajib kita tahu, dengan sifat-sifat mereka sebut semuanya sama. Sifat-sifat bagi yang wajib bagi para Rasul semua sifatnya sama. Jadi kita berusaha untuk menafikan sama sekali bagi sifat Allah Ta'ala, bagi hak Allah Ta'ala, dan bagi hak para Rasul. Walaupun ada orang sehingga sekarang yang berusaha untuk mencari ke titik kelemahan kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasul, sehingga mereka memikirkan bermacam-macam cara.
bermacam-macam cara. Diceritakan sebelum Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, Jerman adalah salah satu kuasa yang paling besar. Dalam peperangan yang hebat, Jerman berjaya menguasai di sekawasan Eropah tersebut sampailah ke kawasan Asia ni, iaitu di China dan sebagainya. Mereka mendakwa bahawa sesungguhnya Al-Quran yang ada pada hari ini telah pun diseleweng. Pada zaman mereka, Al-Quran yang ada pada zaman tersebut telah pun diseleweng. Mereka cuba untuk memusnahkan akidah umat Islam. Sehingga sekarang pada waktu tersebut mereka menghimpunkan 40,000 kitab Al-Quran, 40,000 kitab Al-Quran dari seluruh tempat yang mereka masuki negara-negara Islam, sama ada di Iraq ke, di Parsi ke, di negara Arab ke atau sebagainya. Mereka himpun daripada umat Islam yang mereka berjaya masuk, dibawa balik, disimpan di dalam muzium mereka, Muzium Berlin. Allahu Akbar. 40,000 nuskah tersebut. Mereka mengatakan bahawa mereka buat kajian mengenai Al-Quran, yang mereka dakwa bahawa Al-Quran itu telah pun diseleweng, yang disokong oleh Syiah. Syiah menyokong, mengatakan Al-Quran yang ada hari ini tidak sempurna, iaitu telah pun diseleweng. Oleh siapa? Oleh Sayyidina Abu Bakar, oleh Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Osman. Kerana apa? Ada ayat-ayat Al-Quran yang lain tidak dimasukkan, yang ada dibuang. Itu dia pandangan Syiah. Pandangan Syiah tersebut telah memberi kesan kepada orang bukan Islam, iaitu orang yang kafir, untuk membuat kajian tentang Al-Quran. Jadi mereka rampas 40,000 Al-Quran dan mereka buat kajian. Berapa tahun? 40 tahun. Bayangkan, orang cerdik pandai mereka himpun tersebut, himpun para alim ulama yang boleh baca Arab tu, himpun para saintis cendekiawan mereka tu yang boleh baca tu, himpun semua tu. Buat apa? Mereka buat kajian. Cari tengok tak mana ada yang tak betul dengan Quran yang lain. Tu dia. Ni yang kata orang bukan Islam berusaha untuk menghancurkan umat Islam menggunakan Al-Quran. Mereka kaji punya kaji. Mereka kata ada penyelewengan. Tu dia. Selepas kami mengkaji 40,000 buah Al-Quran yang ada di dalam galeri kami membuat kesimpulan mengatakan Al-Quran yang ada telah pun diseleweng. Baik, tunjukkan bukti mengatakan bahawa Al-Quran itu diseleweng. Para sejarawan, para cendekiawan membuat kajian pula daripada hasil kajian mereka tu. Maka diberitakan bahawa sesungguhnya di cerita-cerita tersebut yang mereka jumpa di dalam kitab-kitab Al-Quran daripada 40,000 tersebut, ada beberapa nuskah ataupun beberapa buah tersebut yang terjatuh hurufnya, bukan yang terjatuh titiknya. Titik tak lekat, ada titik yang mungkin hilang, atau mungkin yang jatuh, atau mungkin tidak dicetak ataupun tidak ditulis dengan sempurna. Jadi mereka kata Quran itu telah pun diseleweng dengan hanya hujah titik saja. Huruf semua sama. Huruf Al-Quran daripada alif sampai ya semua ada lengkap sama. Cuma beza dia tak jatuh tak titik ataupun baris saja, mungkin syadah tak lekat. Sebagai contoh saya katakan, berdasarkan kajian tersebut mereka mengatakan Al-Quran itu telah diseleweng. Tetapi orang yang mengkaji Al-Quran tersebut, mereka percaya semua 40,000 buah kitab tersebut semuanya sama, tetapi mungkin terjatuh pada titik.
Orang yang tak terima tersebut, dia merasakan memang ini betul-betul adalah poin untuk menyerang umat Islam, tetapi tak mampu apabila mereka sendiri pun surrender selepas daripada itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, berlakunya peperangan yang dahsyat, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita hari ini 40,000 buah tersebut musnah di dalam kebakaran bom yang dilemparkan kena di dalam muzium tersebut. Semua Al-Quran yang mereka ambil semuanya terbakar habu, menjadi abu. Maka tiada lagi pilihan lain. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada sehingga sekarang semuanya sama daripada zaman Rasulullah. Allahu Akbar. Mereka surrender. Mereka tak mampu nak buat apa. Sebab apa? Sebab Al-Quran yang kita duk mula baca ni daripada zaman tu nenek moyang tak ada satu pun yang berubah. Sebutannya pun sama. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah yang memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, iaitu peringatan, iaitu Al-Quran, dan kamilah yang memeliharanya. Alhamdulillah. Allah nak hapuskan segala keraguan umat Islam, maka terbakar semua Al-Quran tersebut yang mungkin menjadi hujah kepada mereka sehingga sekarang. Tapi Alhamdulillah Allah pelihara. Tu, mereka cuba merosakkan umat Islam. Kemudian mereka tak mampu untuk menyerang, dibantu lagi oleh puak Syiah. Sekali lagi Syiah memainkan peranan memusuhi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahawa sesungguhnya para sahabat Rasulullah tidak semuanya adil, tidak semuanya baik, ataupun kita tak boleh dipercayai. Allahu Akbar. Yang mereka terima daripada para sahabat Rasulullah ada semua 114,000 orang. 114,000 orang. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Jumlah keseluruhan yang ulama kira ialah 114,000 para sahabat. Dan daripada 114,000 para sahabat, yang meriwayatkan hadis berjumlah 1,790 orang. Yang meriwayatkan hadis Rasulullah 1,790 orang. 1,700, hampir 1,800 orang. Sama dengan anak jemaah kita apa yang ada? Kan lebih ramai lagi. Anak jemaah kita apa yang ada? Kalau yang wajib sembahyang Jumaat 800, lebih 1,000 lah. 1,000 lebih. 1,800 sampai. 1,800 tak? Tak sampai tak sampai. Anak jemaah kita, anak Korea Sungai Mulu ni 1,800 orang pun tak sampai. Bayangkan daripada 114,000 orang para sahabat tersebut, 1,790 orang adalah yang meriwayatkan hadis. Dan mereka semuanya siqah, iaitu boleh dipercayai. Tidak ada seorang pun di kalangan 1,790 itu yang didakwa pendusta ataupun ahli fitnah. Tak ada. Ini pegangan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini pegangan kita Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tetapi Syiah mengatakan yang kami terima hanya 9 orang saja yang kami terima. Tu dia. Daripada 114,000 para sahabat Rasulullah SAW, yang mereka terima hanya 9 saja. Yang mereka terima hanya 9 orang sahaja para sahabat yang mereka iktiraf. Yang lain semua kami tak iktiraf. Allahu Akbar. Bayangkan. Maka dari segi itulah pihak orientalis cendekiawan menyusun atur dengan gerak-geri yang dibawa oleh Syiah tersebut. Ni saya ceritalah sama sedikit. Nak menceritakan kepada kita bagaimana usaha daripada orang bukan Islam untuk memusnahkan ajaran, pemikiran, pengetahuan umat Islam itu sendiri.
Maka mereka berusaha untuk mencari titik kelemahan di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasulullah. Tadi Quran 40,000 buah hadis. Quran 40,000 buah Quran 40,000 buah kitab mereka buat kajian. Lepas kata ada beza dari segi titik, kita kata yang tu mungkin jatuh, mungkin terlepas, mungkin hilang dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi semuanya sama, mereka surrender. Kemudian mereka cuba menyerang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya ialah untuk merosakkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Tujuan mereka adalah untuk merosakkan hadis-hadis yang menjadi sumber pegangan kita, yang kita katakan tadi. Nama Allah Ta'ala yang disebut dalam Quran dengan sifat-sifatnya itu 150 nama Allah dalam Quran, 160 dalam hadis. Jadi mereka akan cuba untuk menyerang dua sumber utama kepada umat Islam dari segi akidah. Mereka pun buat kajian mengenai hadis-hadis Rasulullah dengan ditambah oleh pihak Syiah tersebut yang mengatakan hanya 9 orang saja yang kami terima. Tapi hari ini kita rasa nak gelak pun ada. Sebab apa? 9 orang tersebut dalam Sahih Bukhari hanya beberapa nama saja yang diterima pakai. Tetapi mereka menggunakan rujukan di dalam Quran, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang menguatkan hujah mereka, mengatakan bahawa imam-imam mereka, imam 12 itu ada dalam Sahih Muslim. Sedangkan mereka menafikan para sahabat, tetapi mereka terima hadis yang mengatakan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa Quran, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu diterima pakai seluruh dunia di kalangan para alim ulama Ahlussunnah, tetapi mereka menyerang kita dengan hadis yang mereka bawa daripada Sahih Muslim bahawa lahirlah tuan Rasulullah SAW nanti yang akan memegang tampuk pemerintahan, dinamakan Imamiyah Isna Asyariyah. Itu dia dalam bab Syiah. Ini bukan cerita bab Syiah, tapi nak tunjuk contoh bahawa bagaimana pihak musuh mengambil kesempatan daripada perpecahan pandangan di kalangan umat Islam. Hari ini pun sama. Hari ini pun sama, berlaku daripada zaman para sahabat sampailah sekarang peperangan ataupun perselisihan, pertentangan di antara Ahlussunnah dengan Syiah, dengan Wahabi dan sebagainya, ajaran-ajaran ataupun fahaman-fahaman yang lain. Yang tu kita cerita dari segi hukum hakam, berakidah dan syariat. Ni cerita pula dari segi kepimpinan dalam negara. Masing-masing berebut, kawan ni betul, kawan ni betul, kawan ni betul. Orang lain pakai duk tengok tepuk tangan. Orang lain pakai duk tengok tepuk tangan. Hampa mengkelilah banyak-banyak. Kuasa sebenarnya ada kat kami, sebab kami hanya ada dua saja. Dua parti utama. Yang lain hampa semua pecah habis, tak tahu nak pergi tak mana. Orang Melayu pun kelang kelibut, nak pergi ke belah mana. Pergi ke belah ni pun tak kena, pergi ke belah ni pun tak kena. Habis. Masa. Sebab apa? Umat Islam tidak mengkaji sejarah. Tok Guru kepada Tok Kenali, dia mengambil istimbat ataupun mengambil iktibar daripada kata-kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu ingin berjaya dan juga selamat, hendaklah kamu mengkaji bagaimana musuh memikirkan untuk menghapuskan kamu. Kalau kamu ingin berjaya dan juga selamat, hendaklah kamu mengkaji bagaimana orang lain fikir untuk memusnahkan kita. Kalau kita masih lagi duduk dalam jalan yang sama, habis, rosak habis. Inilah kelemahan umat Islam. Umat Islam saling bermusuh-musuhan. Sama seperti mana Rasulullah kata. Rasulullah dah beritahu kepada kita semua mengenai 2-3 perkara yang Rasulullah minta, tetapi hanya 2 yang dikabulkan, 1 tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Iaitu Rasulullah minta daripada Allah Ta'ala, janganlah umat Islam ini bersengketa, bunuh-bunuhan, tetapi Allah kata tak. Allah kata umat Islam
pada lepas saja kamu wafat nanti wahai Rasulullah, akan berlakulah pertelingkahan dan juga perebutan di kalangan umat Islam, saling berbunuhan. Kajilah sejarah umat Islam. Kajilah mengenai kerajaan tamadun Islam, kita akan nampak yang merosakkan agama dan juga yang merosakkan jati diri Islam bukannya orang bukan Islam, sebaliknya Islam itu sendiri. Hari ini pun kita tengok berapa ramai orang bukan Islam yang menentang, yang cuba melawan pandangan-pandangan ulama-ulama kita hari ini. Ulama-ulama kita hari ini, mereka kata apa? Kami walaupun tak pakai tudung, tapi hati kami baik berbanding orang pakai tudung, kira fitnah orang. Tengok hari ini, tak pakai tudung tak ada masalah, itu dosa kami dengan Allah Ta'ala. Contoh, saya katakan contoh. Siapa yang menjadi musuh duri dalam daging? Yang ni senang lagi dipergunakan oleh orang bukan Islam. Mereka pun sokong, kami bagi duit untuk hampa kempen, kami bagi sumbangan untuk hampa kempen, agar kamu semua ni menjadi duri kepada kita semua hari ini. Lagi teruk kita hari ini, fitnah dalam rumah tangga, kita tak mampu untuk menguruskan isteri dengan anak-anak untuk jaga hak Allah Ta'ala. Berapa ramai hari ini yang mak ayah pergi masjid, yang anak haram keluar rumah tak pakai tudung. Kita nak kata macam mana? Bukankah jadi duri kepada kita sendiri, menjadi fitnah kepada kita? Tapi kita tahu bahawa kita yakin pada Allah Ta'ala. Kita dah berikan kepada mereka ilmu dan juga petunjuk, tetapi mereka sendiri yang memilih jalan mereka. Betul tak? Kita bukan tak habaq, kita habaq. Kita hantar dia pergi mengaji agama dan sebagainya, tetapi dia memilih jalan untuk tidak memakai tudung. Nak buat macam mana? Dah umur 15, cerdik belaka dah. Sebagai contoh, walaupun ada setengah orang yang mengatakan bahawa ini semua salah ialah pada ibu dan ayah dah, tetapi kita perlu ingat, taufik dan juga hidayah bukan hanya daripada ibu dan ayah, sebaliknya dengan diri sendiri yang memohon daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau ibu dan ayah tak ambil berat, telah lagi lah. Hak tu memang salah ibu dan ayah. Ni ibu dan ayah dah bagi dah. Daripada sekolah rendah mengaji, sekolah menengah pun mengaji, macam-macam dah mengaji agama. Allahu Akbar. Itulah hari ini. Fitnah hari ini bukan hanya daripada pihak musuh, tetapi di dalam selimut ataupun dalam duri pada hari ini ialah di antara kita sendiri. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kupaskan nanti adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, sifat yang wajib dan juga sifat-sifat yang mustahil ada bagi Allah Ta'ala. Mustahil sama sekali ada sifat tersebut, termasuklah para rasul, dan juga sifat yang harus bagi Allah Ta'ala dan sifat yang harus bagi para rasul yang akan kita bincangkan dengan lebih lanjut suatu hari nanti ialah pada minggu hadapan, insya-Allah. Baik, insya-Allah pada minggu depan. Wajib bagi Allah Ta'ala tu pada akal manusia. Pada akal kita pun fikir betul ke tak macam mana. Yang tu kita akan kupaskan insya-Allah pada minggu hadapan. Wallahu ta'ala wa'alam. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudari yang dirahmati Allah, saya bukakan ruang soalan jika ada soalan. Silakan. Ada soalan? Ya, ya nak. Ya. Ya. Oh. Baik, katakanlah dia pun sebenarnya dia terkejut. Dapat anak lelaki ke anak perempuan. Tengok-tengok anak perempuan, dia pun terlupa dah kata anak qamat, anak perempuan dia pun azan. Sebagai contoh, tak ada masalah apa pun, cumanya tak ikut sunnah lah. Alhamdulillah, baiklah juga. Sebab apa? Sebab dia bagi dengar nama Allah Ta'ala juga, tetapi tak mengikut sunnah.
yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallam. Samalah juga bagi contoh, dia tak mau buat akikah, sunnah Rasulullah buat akikah. Sunnah Rasulullah buat akikah tapi dia tak mau buat, walaupun dia mampu. Sebagai contoh, pasal dia kata apa, aku nak simpan duit ni, tak tahu bila masa nak guna, contohlah kan. Pun macam tu juga. Jadi dia hanya menyalahi sunnah sahaja, tidak memberi kesan yang bekas. Kenapa? Alhamdulillah dia buat juga sebab bagi dengar juga kalimah Allah pada telinga kanak-kanak tersebut ataupun bayi yang baru lahir tersebut. Bayi yang baru lahir, antara amalannya ialah kalau anak lelaki diazankan, kalau anak perempuan diiqamahkan. Kemudian selesai saja tu, letak tapak tangan kanan di ubun kepala tersebut. Pegang sentuhlah macam ni lah. Pegang ni kepala budak kita pun pegang tu, letak di ubun kepala tu. Tangan kita ni, tangan kanan letak di ubun kepala tersebut. Istighfarlah dulu 3 kali. Kita minta kok-kok kita pun salah banyak, dosa banyak, istighfar 3 kali. Kemudian kita selawat. Kemudian buat apa? Baca Fatihah. Yang pertama kita baca surah Fatihah sebagai surah pembuka. Yang kedua kita baca ayat kursi. Kita baca ayat kursi. Yang ketiga kita baca Alam Nashrah. Yang keempat kita baca Inna Anzalna. Yang kelima kita baca 3 Qul. Lepas tu doalah, ya Allah peliharalah anak ini dengan ilmu-Mu ya Allah, dan mudahkanlah segala urusannya, dan doalah apa saja yang baik pada waktu tersebut. Karena itu antara perkara-perkara yang dilakukan oleh para alim ulama. Fatihah itu membuka hatinya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi itu memeliharanya daripada gangguan syaitan, dan juga jin. Alam Nashrah itu memberikan kepadanya iaitu kekuatan, memberikan hatinya itu untuk panggil apa? Dan diberikan ilmu pengetahuan. Dan Inna Anzalna itu memeliharanya daripada melakukan zina sepanjang hidupnya. Allah perintahkan malaikat tolong jaga. Allah perintah malaikat tolong jaga, jangan bagi dia ni melakukan zina sepanjang hidupnya. Kemudian 3 Qul tersebut memelihara daripada pandangan dan juga gangguan iblis, jin dan juga manusia-manusia yang iri hati ataupun hasad dengki. Wallahu alam. Itu antaranya lah adab-adab yang kita boleh buat. Sebagai contoh. Lepas tu bacalah doa. Alhamdulillahi alal mauhub. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menganugerahkan kepadaku anak lelaki. Kalau lelaki, Alhamdulillah bagi Allah Ta'ala yang telah mengurniakan kepadaku anak perempuan. Jadikanlah ia anak yang solehah. Doa lah waktu tu. Kita tengok Allah comelnya macam muka mak dia. Kita tak tahu. Duk kira hatu. Alah comelnya, alah gebunya. Duk kira hatu belakang. Kok lah nak pegang baca pun tak. Dia duk kira alah comel, alah gebu. Allahu Akbar. Baca. Baik, kata kalau hari ni anak dah besar dah. Anak dah besar dah, tak apalah, kita mohon juga. Pegang waktu dia tidur tu, ambil macam saya katakan tadi, tapak tangan kita ni basuh dulu. Kalau eloknya bagi ada wudu, eloknya kita bagi ada wudu, eloknya kemudian pegang kepala dia tersebut, istighfar 3 kali, selawat, kemudian baca yang tadi lah, baca surah Fatihah, kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Alam Nashrah, kemudian baca Inna Anzalna, kemudian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Minta Allah pelihara anak tersebut. Kalau dah besar pun buatlah juga. Mudah-mudahan Allah juga pelihara dia. Jadi pasal apa? Ni Rasulullah ajak ni secara maknawi ni, bukan secara hakiki. Maknawi dia apa dia? Bila kalaulah semua orang pakat buat, insya-Allah tak ada orang akan zina. Itu hujah dia. Pasal apa? Sebab malaikat jaga belakang. Malaikat jaga belakang. Nak buat zina pun, satgi malu kat mak dengan ayah sebagai contoh kan.
Manalah kita nak tahu, sebab Allah yang memberikan ilham dan juga Allah lah yang memelihara, bukan kita pelihara. Kita mana mampu jaga anak kita 24 jam. Waktu tidur pun tak tahu dia makik pergi tak mana. Sebagai contoh, yang jaga ialah bagi diri kita semua ni adalah Allah Subhanahu wa taala dengan tentera-tentera tersebut. Jadi kita mintalah, walaupun dah besar umur, walaupun dah 10 tahun 11 tahun, membaca apilah kat kepala dia. Allahu akbar. Itu antaranya nah. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi soalan lain? Ada? Ada soalan? Ada nah? Okey, kalau tak ada, alhamdulillah sampai di sini terlebih dahulu. Ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, saudara-adik yang dirahmati Allah, yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan juga lemah itu adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rabbi zidna ilma wa rabbi zidna ilma wa rabbi zidna ilma. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.